imam. Jadi orang kata apa? Kata apa? Bol apa? Tambah sekali. Ya. Begitu. Jadi persoalan kita, bolehkah kita menerima agama, sumber agama daripada itu? Bila kita baca dah, orang awam Syiah ni dia buat dia panggil apa, dalam kitab dia panggil Hikayatul Riqaq. Maknanya dia tulis atas kertas. Nak pergi buat haji ni tahun depan ni, macam mana ni? Dia pun bagi kepada Safir tadi. Safir tu berkata, okey mari semula aku akan tanya imam. Di zaman dulu ni berlaku ni. Marilah biasanya imam kata tak boleh pergi tahun ni, kena pergi tahun depan. Tahun depan dia pergi. Tu disebut dalam kitab. Sampai tahap tu. Ahadha huwa din, ni ke agama? Apa soalan kita lah. Okey. Tu yang baik. Di sini ada petikan klip video Muhammad Hassan Tarhili ya. Tapi sound ni apa dia slow sangat? Aku boleh kuat lagi saya daripada komputer ni. Kalau anak-anak yang terdengar dia kata tentang Mashaf Fatimah. Mashaf Fatimah ni. Ya? Boleh tu tak? Dia berkait dengan maksum juga ni. Jangan apa pusing tu. Okey puan, ini puan. Okey tak apa. Dia edit balik. Kau itu apa? Dia memanggil ibuan. Jelas daripada ulama dia mengatakan bahawa ada Mashaf Fatimah tu, tapi dia kata ada. Sama sekali. Wahazah Mushaf Fatimah. Tengok Mushaf Fatimah ni ada dalam riwayat dia. Jadi kita Sunni kita kata Mushaf Fatimah tu kita kata Quran lain. Quran lain. Bila kita kata begitu, dia kata bahaya ni. Quran kena ada saja. Kalau kita begitu orang Syiah ni percaya bahawa ada Quran lain, tak boleh ni boleh susah kita ni nak bawa kita punya mazhab kita ni pada orang Sunni. Tidak, dia kata macam Syekh ni kata. Dia seorang ustaz di di Hauzah. Dia kata Mashaf Fatimah tu masalah lain, dia kata. Bukan Quran. Tapi dia kata Jibril bawa mari bagi tahu kepada Fatimah selepas wafat Nabi, bagi tahu umur ghaibiyah disebut tadi, perkara-perkara gaib yang akan berlaku. Dan mereka mereka yang akan menjadi khalifah pemerintah. Dan siapa yang tulis? Dia sebut tadi wa aliyun yaktub. Ali yang tulis. Ini daripada ulama dia sendiri, bukan daripada ulama Sunni kita, tidak. Daripada ulama dia sendiri. Isi ada dalam TV. Isi ada dalam TV. TV untuk buat dia ada. Maknanya itu hakikat Mashaf Fatimah. Ala kulli hal, bagi kita sama ada Mashaf Fatimah tu Quran lain ataupun Mashaf Fatimah tu umur ghaibiyah akan datang yang Jibril bawa mari, semua benda tu adalah bagi kita semuanya adalah karut belaka, saja belaka. Sebab apa? Sebab balik kepada tadi lah, maksum tadi, balik kepada imamah tadi. Baik. Ini bukan imam maksum tadi. Baik. Kita masuk pada pencanggahan yang keempat. Berkenaan dengan syahadah. Jadi jelas.
Ringkasnya begini, syahadah ni kita Sunni apa ni? Apa ni anak? Sunni, okey, yang ni Imam Mahdi sila ni dia punya PowerPoint ni. Alangkah gini, syahadah ni dia berkait dengan imamah juga dan juga berkait dengan maksud tadi, di mana kita Sunni kita cukup dengan mengucap dua kalimah syahadah macam yang disebut dalam kitab 3 tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita dikira masuk Islam. Dia tak. Tetapi disebut di sini di sisi Syiah, cuba baca yang ana copy paste daripada soal jawab seorang Syiah kepada Syekh Ali Al-Qurani di muka surat 8 tu. Tu teks Arab dia, terjemahan dia yang ana baca. Kami beriktikad bahawa hak wajib yang paling asas sebagai bukti keislaman ialah bersaksikan bahawa tiada Tuhan tu, ya, tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Sesiapa yang beriktikad dengan dua syahadah ini, maka dia adalah seorang Muslim dari segi syarak. Baginya hak-hak dan balasan-balasan sama seperti orang Islam yang lain, kecuali puak bulat dan juga nasibi. Nasibi ni kalau ikut mafhum, kalau ikut dia kata puak yang menentang Ahlul Bait. Apa lepas ni anda akan sebut berkenaan nasibi. Akan tetapi Islam seorang Muslim tidak sempurna dan perjanjiannya belum lagi terlepas, sehinggalah dia bersaksi dengan wilayah Amirul Mukminin dan para imam Ahlul Bait yang lain dan berlepas tangan dari musuh-musuh mereka. Maknanya kalau setakat dia mengucap syahadah, dia kata Islam dah, tetapi Islamnya tidak sempurna. Dia kena bersaksi. Ini kata syahadah ketiga ni. Walaupun bila kita tanya, kita tanya ada tak syahadah yang ketiga dalam mengucap dua kalimah syahadah, kita tanya adakah orang Syiah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna aliyan waliyullah, dia ucap tak begitu? Kita tanya dia kata tak. Cukup dah kalau kamu ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cukup dah, dia kata Islam dah. Tapi walaupun tak ucap, walaupun tidak mengucap, menyebut dengan lidah, dia kena ada selagi dia yakin dalam hati itu baru sempurna, iaitu kena bersaksikan, percaya, meyakini bahawa Sayyidina Ali itu adalah imam yang berhak pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ucap gitu barulah dia kata apa? Sempurna Islam dia. Baik. Persoalan di situ, mengapa timbul satu persoalan? Mungkin timbul satu persoalan di benak kita. Kenapa Syiah menambah syahadah yang ketiga? Kenapa syahadah yang ketiga begitu penting sehingga dirangkumkan bersama dengan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya ialah kerana adalah Syiah diasaskan atas imamah tadi. Jadi dia kena tally. Kalau percaya saja, tapi kalau tidak sebut tak jadi. Jadi orang dia, walaupun kita tanya, anak yakin walaupun kita tanya, kena sebut tak? Bila mengucap, tak payah sebut, dia kata. Tapi anak yakin bahawa mereka akan menyebutnya, mereka pasti menyebutnya. Sebab kalau percaya saja tak sebut, tidak, mesti sebut asyhadu anna aliyan waliyullah, walaupun bukan pada di munasabah yang lain. Contoh yang jelas dalam azan, disebut dalam azan, walaupun di tempat kita tak ada, tapi disebut walaupun kita sebut semasa mengucap, tapi disebut di tempat lain. Anda tanya dalam forum, anda nak confirm, anda tanya orang Syiah dalam forum, adakah apabila seseorang itu masuk Islam melalui Syiah, melalui ulama Syiah, adakah dia kena ucap wa asyhadu anna aliyan waliyullah? Dia kata tak. Okey, tak apalah, dia kata tak. Okey, kita tanya dia kata tak. Tapi kita yakin bahawa walaupun tak sebut, tapi dia disebut dalam munasabah ataupun situasi yang lain. Sebab bila dia percaya, once dia percaya, dia akan sebut tak. Okey. Baik, itu percanggahan. Dan percanggahan tu balik kepada persoalan imamah. Jadi berkenaan dengan imamah ni, satu sebelum tu, kalau tengok di nota kaki muka surat 9 tu, walaupun dia kata
Islam dah. Tapi timbul satu persoalan, dia akan masuk syurga dah orang yang mengucap